Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat petang. Terima kasih kerana bersama saya pada hari ini. Hari ini kita akan bersiaran selama 3 jam daripada pukul 2.30 petang hingga ke pukul 5.30 petang. Harap sahabat-sahabat di luar sana dapat like and share dan boleh berkongsi idea, dan sahabat-sahabat juga boleh bertanya soalan kepada panel-panel jemputan saya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga Finas. Terima kasih juga kepada Finas kerana menyediakan platform ini, dan dengan dana-dana bantuan yang diberi oleh Finas, dapatlah warga industri bergerak semula, sama ada di studio ataupun di lapangan. Saya masih lagi memilih tajuk seperti di segmen 1, iaitu kepentingan pengurusan produksi dan juga cabaran di masa depan dan juga semasa pandemik ini. Kenapa saya memilih tajuk ini? Kerana saya melihat kepentingan besar, kepentingan besar kepada sebuah produksi itu. Kita akan berbicara isu-isu industri, industri filem dan TV, khususnya di bidang pengurusan produksi bersama panel-panel jemputan istimewa saya. Saya juga tidak keseorangan pada hari ini. Saya ada 2 jemputan panel pada hari ini yang kita boleh berkongsi pengalaman. Panel-panel saya ni yang cukup berpengalaman, dan diorang masih lagi bergiat serius di lapangan. Okey, kenapa saya memilih tajuk ini? Saya juga melihat pada situasi semasa sebelum ini berbagai masalah, sama ada daripada penduduk baru dan juga tenaga kerja baru yang melakukan kesilapan hingga membawa kepada kegagalan sebuah ekosistem proses penerbitan filem dan drama. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sebelum saya memperkenalkan tetamu-tetamu panel saya, kita lihat VT dulu. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys.
Kembali lagi bersama saya pada petang ini. Okey, hari ini kita akan membincangkan tajuk pengurusan produksi dan cabaran. Di mana saya melihat kepada kepentingan besar dalam pengurusan dari perancangan, pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan cabaran adalah perkara pokok dalam menjayakan sebuah penerbitan filem dan TV. Bersama saya kenalkan dua panel yang jemputan saya yang saya sebut tadi, yang berada di depan saya, comel orangnya, Datin Rusila. Apa khabar Datin? Baik, terima kasih. Apa khabar Cik Misnin? Ini seorang pengurus produksi yang hebat, line producer, ya. Kita ada beberapa soalan yang kita akan bertanyakan. Mungkin kita dapat kongsi bersama, dan mungkin sebahagian saya akan tanya kepada Datin Rusila dan sebahagiannya kepada Cik Misnin, ya. Okey, sebelum kita teruskan, kalau boleh minta Datin Rusila memperkenalkan diri. Dah mungkin orang tahu, tapi maksudnya pengalaman bermulanya Datin di dalam industri filem dan TV ini. Silakan Datin. Terima kasih Kak. Saya bermula di dalam industri kreatif, kita panggil industri kreatif lah. Saya bermula dengan equipment dari tahun 2002. 2002 saya bermula dalam industri dengan equipment that is company saya supply equipment kepada institusi-institusi yang memerlukan broadcast equipment, post produksi equipment, kelengkapan equipment, kamera, studio dan sebagainya. Jadi bermula daripada 2002 sehingga sekarang, jadi saya pun ada evolusi saya. Bermula daripada equipment, lepas ke equipment saya mengelola post produksi, selepas post production dan juga studio shootingnya, rakaman studio dan sebagainya. Saya pergi pula kepada konten. Jadi di mana saya sendiri untuk memahami lebih lagi pasal industri ni, saya belajar tulis skrip. Dan alhamdulillah saya dah pernah tulis pun untuk penerbitan tempatan. Tak banyaklah, 1-2 je kan. Tapi nak faham, saya masuk course directing. Bukan apa tu? Sebab kita nak faham, Kat. Kalau tak kan kita bercakap nanti kita tak faham apa benda. Kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu apa kita buat. Dan kita faham dan kita rasa apa orang yang job scope yang lain di dalam industri kita. Dan lepas pada tu saya lebih kepada konten pula, dan lepas tu kepada pengurusan, of course. Saya sambung lagi dengan pengurusan, dan off late yang the last 10 years saya lebih kepada di dalam persatuan, of course di dalam Profima saya pegang jawatan sebagai setiausaha kehormat, dan sekarang saya tak lagi sebab dengan komitmen yang lain. Tetapi permulaan saya tu maksudnya bukan senang daripada mula 18 tahun lama tu nak dapat experience tu. Tetapi dengan experience yang ada ni baru rasa tidak orang kata di kotak-katik. Memang kita faham apa yang kerja kita. Kita faham. Dan kalau sebagai orang ahli Profima, saya kata saya faham apa saya perlu buat dan apa patut saya buat. Itu dia pengalaman saya 18 tahun. Datin juga pernah diberi tanggungjawab oleh Finas, ya. Maksudnya menguruskan post produksi di Finas, kalau tak salah saya, dalam beberapa tahun yang lalu. Dan sebagai konsultan di sana. Bermakna apa tugas Datin tu sebagai di situ? Bermula saya di Finas sebagai saya lebih kepada konsultan lah. Saya bukan staff Finas, saya mengurus post produksi, tim saya lah menguruskan post produksi, menguruskan penggambaran di studio, soundstage studio kecil, studio besar, peralatan, termasuk peralatan. Jadi salah satu tugas kami adalah untuk memasarkan apa yang Finas ada pada masa tu. Jadi kalau kita go back tahun 2003, 2004, 2005, 2006, post produksi di Klang Valley atau di Malaysia ni tak begitu banyak ada. Kelengkapan pun tak banyak. Kalau you bayangkan, mungkin sekarang dah tak ada kot 535B, ada lagi 535B, kamera 535B. Dah tak pakai. Zaman saya dulu, 535B, saya boleh name a lot of film di mana saya sewakan, di mana Finas sewakan untuk buat penggambaran filem 535B.
Dibayangkan. Kita dah pergi era digital lah kan. Bayangkan. Sekarang dah digital. Masa tu kamera 535p. Lepas tu filem, berreel filem. Lepas tu bila nak tunjuk dekat panggung wayang, saya ingat lagi salah satu tugasnya ialah nak tolong orang bak print, nak print. Kalau nak show 90 panggung wayang, 90 print lah. Di Malaysia tak buat. So far yang paling dekat masa tahun dulu tu lah sama ada Singapura atau Thailand. Jadi bayangkan saya kena, tapi seronoknya pasal masa tu equipment ni boleh berebut-rebut, studio berebut-rebut. Betapa makmurnya industri kreatif kita pada masa tu. Makmur maksud saya kan job tak berhenti-berhenti. Itu dia. Itulah siapa nama sebuah sedikit pengalaman Datin Rosila panjang. Sebenarnya saya mengenali Datin Rosila ni hampir 15 tahun. Dan Datin Rosila juga pernah bersama dengan okey, kita roll VT dulu. Apa dia? Check the mic and make sure it sound right, boys. Okey, sekarang kita berkenalan pula dengan panel kedua saya, Encik Misnin, yang cukup berpengalaman lama di dalam industri, dan ada juga cerita lucu dia bagaimana dia bermula di dalam industri. Mungkin kita minta Encik Misnin untuk bercerita sedikit pengalaman latar belakang sebelum di dalam industri dan sekarang aktif dalam industri sekarang. Assalamualaikum semua ya. Okey, saya bermula dalam industri ini pada awal 90-an. Jadi awal-awal tu saya sebenarnya termasuk dalam bidang ini. Sebelumnya saya banyak buat event lah, okay, yeah. So bila dipanggil oleh seseorang, saya tak cuba bidang ni, saya masuklah bidang ni sebagai orang bawahan. Saya masa tu buat start kepada seorang runner yang hulu hidup ke sana kemari kan. Tapi dalam projek tu saya buat 13 episod. Saya belajar bermacam-macam. Saya belajar runner, of course lah, kerja paling mudah sekali. Saya belajar di situ saya belajar konti, diajar sebagai konti, diajar sebagai production manager. Dalam masa sebulan saya bekerja. Alhamdulillah, saya senang absorb kerja sebagai production manager ni because saya punya latar belakang sebelum saya masuk bidang pengurusan. Saya memang menguruskan satu syarikat lah. Saya bertindak sebagai penolong pengurus di satu event kami. Jadi bagi saya dah biasa menguruskan orang ni, cuma berbeza bidang je. Jadi saya first time saya dipanggil untuk buat production manager, selepas tu oleh satu orang pengarah, Arwah Azul lah. Masa tu saya rasa sempoi senang je bos kan. Tapi bila saya dah masuk bidang tu, saya dah buat kerja production manager tu, Allah, dia punya cabaran dia memang cabaran dia agak berat bagi saya lah. Lebih-lebih lagi kita belum ada kontak. Macam artis tu insyaAllah kita ada kontak, boleh telefon artis semua kan. Pasal bidang saya tu memang ada kena dengan artis. Tapi nak lokasinya kan, pelakon ekstranya, sampai satu ketika tu tak ada pelakon ekstra. Jadi first time buat PM, first time saya kena berlakon ekstra. Sebab apa, kita ni terlibat dengan bajet kan? Bajet satu lagi bos. Lepas tu kita orang baru, macam saya, kita ngaku kita ni baru. Kita rasa benda tu kan. Tapi bila kita dah masuk bidang ni, kita tengok banyak tugas production manager ni sebenarnya. Terlalu luas. Jadi bila nak tak ada extra tu, kadang tak ada extra, kau masuk jadi extra. First time buat production manager, first time kita bertanggungjawab dalam satu production tu, kena dengan Esra kena pelakon pula masa tu Sabri Yunus, nama besar, goyang juga. Tapi Alhamdulillah selesai. Dan selepas tu saya buat projek, banyak projek saya buat dengan pengarah Naha Bahana.
Tu bila saya dah start tu, saya mula belajar. Nah, bahan ni pun dulu dia punya background pun production manager sebelum buat skrip. Lepas tu dia director, jadi kat situ dia ajar saya lah. Dan seterusnya saya tak tunggu lah. Benda tu bila saya dah tahu dia punya teknik, trik dalam pengurusan ni, saya tak tunggu. Saya terus shoot sampai hari ni. Saya rasa saya dah buat beratus drama sebagai production manager. Tak boleh nak kira pun kadang lupa kan. Saya rasa saya dah buat involve 100% filem dalam 20-30 filem lah. Daripada tahun 94 sampai this year. Last kali filem saya buat dengan Sabri Yunus juga. Pelik kan? Saya buat dengan Sabri Yunus dulu first. Takut juga production manager ni, aku buat Sabri Yunus ni takut. Yang last kot takut jalan kan, umur dah meningkat kan. So saya rasa untuk next year pun saya ada, sekarang pun saya tengah jalan lagi untuk drama PKP ni kan. Bila PKP ni banyak yang start, jadi job semua bertindih lah. So saya next year ada, insyaAllah satu filem saya dah confirm dengan Fina punya dana juga. Lepas tu satu lagi filem saya akan buat next year juga, harap-harap dekat 100% dekat Sabah lah, insyaAllah. Umur saya 58 tahun. InsyaAllah. Itu bermakna Cik Mistin kita ni bukan orang baru dalam industri ni. Bermakna dia dah terlibat kalau tahun 94 saja, 93 bos. Dah hampir 5, 6, 7 lah. 27 tahun. Baru lagi. Saya rasa sudah tentu pengalaman banyak, dan juga saya rasa banyak anak-anak buah Cik Mistin dulu pun dah menjadi production manager ataupun pengurus produksi ya. Saya harap apa yang Cik Mistin bagi mengajar dia orang tu dapat diguna pakai dalam cabaran industri hari ini. Ya, betul. Ya. Kita sebenarnya tugas saya mengajar kan cara-cara nak menguruskan satu production, dan selepas dia menerima ajaran, contoh kita buat assistant kita dah ajar, kau dah pandai, kau buat sendiri, itu is your decision. Kau nak buat apa kat situ, dia tak boleh kontrol. Kan kalau nak benda kan production manager tahu je lah kadang-kadang. Hal maklum. Okey, nanti saya ada soalan-soalan yang Cepu Mas saya akan bertanya sekejap lagi.